kemudian nanti. Jadi saya minta semua cikgu diminta selepas saja mengajar ataupun bagi tugasan kepada murid-murid pada setiap hari, kena seterusnya key in dalam borang Google Meet yang akan diberikan nanti. Jadi di sini apa yang kita perlu pahami adalah Google Form ini adalah perkara kedua. Sebelum itu kita buat di CIDS kan, laporan harian. Itu kena buat seperti biasa. Yang kita buat sekarang yang terbaru adalah mulai hari ini kena buat. Mulai hari ini kita kena buat Google Form ini sehingga 18 hari bulan Disember. Jadi setiap hari bila masa kita dah selepas kita mengadakan PDPR, guru berkenaan kira-kira berapa subjek pada hari itu, guru berkenaan kena key in Google Form itu dan dihantar kepada kementerian. Orang itu akan pergi kepada kementerian. Jadi cikgu kena penting di sini adalah nombor pertama CIDS ERP itu kena buat itu seperti biasa. Yang kedua, borang Google Form ini kena isi. Jadi dua perkara kita kena buat. Yang CIDS itu kita mungkin boleh buat mingguan kan sebelum PDP. Tapi yang borang Google Form ini kena key in selepas PR kita. Jadi setiap hari selepas setiap subjek, cikgu berkenaan kena key in dan hantar kepada kementerian. Submit aja, dia akan pergi ke kementerian. Dan kalau katakanlah cikgu tak dapat buat hari ini, kalau cikgu buat hari berikut, dia akan dikira untuk hari berikut saja. Untuk katakan hari ini hari Selasa, kita kena buat hari Selasa saja. Sebelum pukul 5 kena buat. Tapi jangan tunggu sampai pukul 5 petang lah. Selepas saja buat, sekejap saja kita boleh key in. Dia tanya maklumat berkaitan dengan nama sekolah, nama cikgu, nama kelas, bilangan murid, mata pelajaran apa, tarikh, lepas tu apa subjek dan bilangan murid. Di sini yang penting adalah bilangan murid yang menyertai PDPR cikgu. Tak kira lah offline ke online, kita kena beritahu di sana berapa ramai murid yang turut serta semasa cikgu menjalankan PDPR itu. Okay, katakanlah dalam kelas itu ada 10 orang dan pada masa cikgu mengajar itu online, katakan hanya 5 orang saja yang ambil bahagian. Jadi kita catat di sana 5 orang saja yang ikuti. Lepas itu soalan seterusnya, berapa ramai murid yang tidak dapat hadir? Kita nyatakan aja yang sebenarnya. Saya rasa cikgu fahamlah. Lepas itu, apakah jenis-jenis aplikasi yang cikgu gunakan? Katakanlah WhatsApp ke, modul ke, online ke, offline ke. Itu semua ada pilihan, cikgu klik aja. Lepas itu, boleh hantar ke KBM. Okey. Sekarang saya minta semua cikgu ambil catatan. Bilangan murid dalam setiap kelas ikut APDM. Okey. Okay, tahun 1 ada 4 orang murid. Tahun 2, 7 orang. Tahun 3, 6 orang. Tahun 4, 6. Tahun 5, 9. Dan tahun 6, 16 orang. Saya ulang lagi sekali ya. Tahun 1, 4 orang. Tahun 2, 7. Tahun 3, 6. Tahun 4, 6. Tahun 5, 9. Dan tahun 6, 16. Jadi, setiap rekod ini, bilangan murid ini mesti betul. Jangan bercanggah. Jadi, mereka akan rujuk kepada APDM. Jadi, mengikut data sehingga hari ini adalah jumlah murid kelas kita seperti ini. Jadi, cikgu kena key in bilangan murid mengikut berapa ramai murid yang mengikuti kelas cikgu pada masa tersebut. Itu aja. Jangan cikgu tukar tambah aja lah. Kalau seorang aja lah. 5 orang ke 5 orang. Yang tak dapat masuk tu, cikgu nyatakan berapa ramai dan sebab dia ada pilihan lah mengapa mereka tak dapat hadir, kita klik aja di situ. Masa klik tu mungkin ada lebih dari satu, cikgu boleh klik. Jadi pastikan yang penting ini adalah borang Google Form ini kena di key in selepas PDPR cikgu setiap kali
selesai menjalankan PDPR. Jadi ini sangat penting. Mereka akan ambil data, berapa ramai data yang dah hantar, dan saya sebagai pentadbir kena hantar kepada PPD dan JPN berapa ramai cikgu dah key in. Jadi selepas saja cikgu key in, mungkin saya minta cikgu Tanis buat satu Google Form ke untuk kenal pasti berapa ramai cikgu yang dah isi Google Form tu. Sebab saya kena tahu berapa ramai dah isi pada hari. Katakanlah hari ini hari Selasa, matematik, BI dengan pendidikan moral. Tahap 1 dan tahap 2 ada samalah. Matematik, BI dan moral. Jadi guru-guru yang berkaitan kena key in pada hari ini saja. Selepas PDPR. Jadi kena key in dan submit. Terus hantar aja. Cikgu jangan tunggu sampai pukul 5 lah. Jadi nanti lewat ke ataupun line jadi busy ke, kita tak dapat hantar. Jadi once cikgu dah finish, cikgu terus saja key in dan submit. Saya rasa itu memang itu sahaja diterangkan oleh Tuan PPD tadi, dan kita sebagai pelaksana PDPR setiap hari sehingga 18 hari 12 tidak jangan masukkan hari cuti umum lah. Cuti umum tak perlu hantar, tak perlu buat PDPR. Jadi hari bekerja 5 hari itulah. Kalau ada cuti umum di tengah-tengah itu abaikan aja lah. Jadi setiap hari pastikan selepas cikgu mengajar kena key in borang Google Form itu dengan menggunakan ID D5. Setiap guru wajib menggunakan ID D5 untuk menghantar borang Google Form ini. Jadi saya rasa setakat ini aja yang penting cikgu kena buat. Jadi mulai hari ini cikgu kena bertindak, dan saya haraplah semua cikgu beri kerjasama untuk tidak timbul apa-apa masalah dari pihak sekolah kita, dan pastikan kita ikut jadual waktu yang kita buat untuk PDPR. Jadual waktu bukan jadual waktu yang dulunya. Ikut jadual waktu PDPR yang dah telah disediakan, dan cikgu follow aja jadual itu setiap hari, dan cikgu tu hari itu terlibat, cikgu hantar aja. Lepas tu maklumkan kepada saya, sebab katakan cikgu dah submit borang Google Form tu. saya minta respon cikgu Tanis. Tanis, அதாவது நம்ம வந்து இந்த டீச்சர்ஸ் வந்து எல்லாரும் செஞ்சிட்டாங்க அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு எப்படி தெரிவிப்படுத்தலாம்? ஸோ ஒன்று வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து they can screenshot. மலையாள சொல்லுங்க, அவங்க மலையாள சொல்லுங்க, அவங்க ஐமீ கேட்டு. Okay, maybe they can do in two ways. One is screenshot the pelaporan. Second thing is once we submitted, normally they will send email to us. Okay. So we can use the email and we can forward to the Telegram group. Email means to the HM or the personal email. If let's say I'm key in my pelaporan hari ini, okay, so normally they will send one salinan kepada email yang kita hantar. So we can send that actually. Okay, so ini bermaksud cikgu lepas saja submit borang itu, cikgu akan dapat jawapan di email masing-masing lah. Cikgu hantar email itu kepada saya, membuktikan cikgu dah buat. Itu aja kerja harian kita ya. Okey, jadi saya rasa cikgu semua jelas dan sekarang saya minta cikgu Wiki lah untuk menjelaskan cara kita key in, dan saya telah pun mengantar borang pelaksana pengajaran PDPR itu dalam Telegram. Cikgu boleh buka, dan kalau ada laptop di sebelah, lebih baiklah cikgu buka dan terus buat. Cuba buatlah. Sekarang saya minta cikgu Wiki lah meneruskan. Thank you, sir. Selamat pagi semua cikgu-cikgu. Saya akan share dalam grup kita, WhatsApp ataupun Telegram, apa yang saya terima dalam grup PK dengan GB. Cikgu boleh telitilah yang slide tu. Caranya senang saja. Dalam pautan pengisian Google Form tu, klik Hilai Perak, choose daerah Hilai Perak, sekolah rendah, lepas tu pilih sekolah kita, nama sekolah. Lepas tu kita kena type nama guru dengan peringkat sekolah tu adalah tahun 1 ke 2 ke 3 ke sampai tahun 6. Yang selebihnya cikgu akan tahulah. Cikgu-cikgu di sekolah ni pernah mengisi barang ni, pengisian Google Form, so saya rasa tak ada akan jadi masalah untuk ni pengisian. Saya rasa itu sajalah, Ustaz. Kita dah bincang dah. Cikgu Guru Besar dah bagi tahu dengan teliti apa yang kita dah
dengar dalam taklimat tersebut. Kalau ada apa-apa masalah, cikgu masukin Google Form tu. Kalau ada apa-apa masalah, kita boleh share lah. Kita boleh berbincang kemudian. Ada mana-mana cikgu yang dah buka borang tu? Ada, saya dah buka. Saya rasa tak ada banyak masalah lah. Hanya kita isikan perkara yang sebenar je lah. Dan data mengenai sekolah, data mengenai sekolah, bilangan murid dan cara kita mengajar itu sajalah. Jadi saya rasa itu tak begitu rumit sangat. Cikgu buat aja lebih kurang 5-10 minit boleh siap, hantar aja. Ambil terus. Katakan hari ini dah pukul 11.30. Jadi sebelum ini katakanlah 9 ke 8 ke ada cikgu dah buat, bolehlah buat sekarang. Buat dan terus hantar. Okay, ada apa-apa soalan cikgu? Ada soalan setakat ni. Ganesh, இந்த கூகுள் அது என்னது டெலிமால போயிட்டு எப்படி ஓபன் பண்ணுறது கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்க. சார் நான் ட்ரை பண்ணேன் சார். அந்த லேப்டாப்பில் ட்ரை பண்ணும்போது அது கேட்குது. நம்ம வந்து டெலிமா ஐடியில் மசூப் பண்ணுற மாதிரி கேட்குது. ஆனால் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக தான் இருக்குது. நான் குரூப்பில் அனுப்பி விட்டேன் இதை எப்படி ஈஸி பண்ணுறதுன்னு. சொல்கிறாங்க டெலிமா ஐடி யூஸ் பண்ணுங்கன்ட்டுன்னு. ஆனால் அது ஆக்சுவலி என்ன வச்சுன்னா சார், அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து டெலிமா கீழே இருக்க கூகுள் ஃபார்ம்ல செஞ்சிருக்காங்க. சரியா சார்? அப்போ வந்து the teachers must use the Delima ID to log in. Okay, if let's say we are using in phone, okay, make sure your phone already have registered with Delima. Then only the teachers can key in through the phone. Otherwise, they need to use the laptop. So phone வந்து laptop use பண்ணா ஈஸியா இருக்குங்க. Yes, laptop is better. Okay, katakan cikgu kalau cikgu nak in melalui phone cikgu boleh, tapi cikgu kena add account email anda dalam phone settings. Okay, cikgu kena pergi ke settings, cikgu kena login. Okay, masukkan Delima ID, cikgu kena masukkan passwordnya. Lepas tu dah setting, dah synchronize, baru cikgu bila nak masuk Google Form ni dia automatik akan pergi ke sana. Kalau tak dia tak dapat masuk sebab memang Google Form ni disetkan dalam ID Delima. So cikgu-cikgu dalam organisasi tersebut sahaja boleh akses kepada Google Form tersebut. Selamat datang Puan Faruzia. Okay. Apa lagi Puan? Teruskan taklimat ya. Selamat pagi. Dennis continue பண்ணுங்க ni. So okay, let's say this is my Delima ID. Okay. Bila cikgu klik pada link yang saya telah hantar dalam Google Meet ni, okay, automatically dia akan buka kepada wait a minute Okay, bila klik pada link tu dia akan keluar sebegini. So sebab dah set pada Ilay Perak. Okay, so just cikgu kena pastikan cikgu login ya. Cikgu nampak kat sini, your email address yang Gmail ID Delima ini telah automatic synchronize. Kalau tak, dia akan minta cikgu login ke dalam akaun Delima. So lepas tu dia ada 19 pages. So cikgu just pilih macam tadi saya tunjukkan tadi, dari satu sampailah ujungnya. Cikgu klik, submit sahaja. Okay. Kalau katakan cikgu login dia bukan dalam akaun Delima, cikgu boleh tukar akaun ni, switch akaun ini. Cikgu masukkan
ID Delima. Use another account. Use another account, masukkan ID Delima tersebut dan login. Dan automatically dia akan synchronize. Masa kita bengkel di sekolah, saya pernah mengajar cikgu untuk setkan satu browser atas ID Delima kita. So bila cikgu dah ada browser tersebut, cikgu just login, klik saja link tersebut, dia automatik akan pergi ke Google Form yang disediakan oleh JPN. Tapi Danis, kita diwajibkan untuk menggunakan Delima untuk key in borang Google. Mesti. Dia mesti, kalau ID lain memang tak boleh masuk dalam sistem. Ya. Sebenarnya pun kami dah mula 11 pagi tadi, jadi ini dah kira hampir penghujung lah. Jadi saya rasa cikgu mau faham lah apa kita perlu buat, dan cikgu kalau ada apa-apa soalan silalah kita utarakan sekarang, kita boleh settlekan sekarang dan kita boleh mulalah daripada hari ini. Jadi Denis, borang ini memang ditulis your email address is the Google Delima address. Jadi kita teruskan aja lah dengan borang teruskan ini. Teruskan aja, ya teruskan aja. Okey. Cikgu lain, ada apa-apa soalan? Cik Ramesh. Ya pun. Ramesh. Ya pun saya dengar. Dan guru-guru sekalian, saya minta jika sudah buat PDPR, jangan lupa terus saja hantar laporan Google Meet, laporan Google Form tersebut. Macam yang Tuan TV cakap tadi lah, jangan lambat-lambat lah, nanti terlupa. Sebab pukul 6 saja, nanti JPN akan tutup lah untuk analisis. Okey, itu saja. Memang saya dah minta cikgu-cikgu lah buat dah. Selepas saja PDF telah dilaksanakan, terus buat Google Form ni. Okey, terima kasih. Okay, teachers, any question? So far no questions, sir. Hilang sound. Okay, Aimi ada ke? Ada suara pun? Tak ada. Ada. Aimi ada lah. Okay, sir. No problem, sir. Okay. Okay, sir. Lah. Cuba buat dan sila hantar setiap hari. Jangan lupa itu. Dan CIDs pun jangan lupa buat. Okay, jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Fairuzia yang turut serta dalam masyarakat kita ini, dan semua cikgu yang turut serta, dan harap semua dapat melaksanakan arahan terkini ini sehingga 18 hari bulan Disember ini. Dan selamat bertugas dan sehingga jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you, Puan. Thank you, sir. Thank you, teachers. Mengajar dari rumah. Soalan boleh tanya kemudian. Okey, Puan. Terima kasih. Kalau cikgu-cikgu ada apa-apa kemuskilan, bolehlah tanyalah kemudian. Okey, terima kasih. Terima kasih.